salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Nukas edisi malam 24 September 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Pusat Falak pertama di Sarawak terletak di luar Esplanade Miri bakal membuka peluang kepada rakyat di negeri ini untuk mendalami bidang astronomi. Menurut Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, bidang ini sangat penting kepada manusia dalam usaha menghayati dan mengkaji apa yang wujud Allah Ta'ala serta kekuasaannya yang ada di ruang angkasa. Sebab biasa nanggap pusat itu adalah pusat ilmu untuk kita mengkaji. Lebih-lebih waktu itu semuanya bergantung kepada angkasa lepas. Noto ada hubung kait dengan IT, ilmu teknologi. Nak kita kini itu lah digital lah. Kerana ilmu digital adalah signal yang dihantar di dalam space. Dan juga signal itu berjalan berteraskan kepada ilmu algoritma. Dan algoritma itu adalah ilmu orang Islam lah dulu. Berucap semasa merasmikan Pusat Falak Miri di luar Esplanade Miri pada Jumaat, Ketua Menteri berkata pusat itu merupakan bangunan pertama seumpamanya di Sarawak yang digunakan sebagai tempat untuk mencerap atau melihat anak bulan. Sehubungan itu, beliau mahu pelajar institusi pengajian tinggi IPT dan sekolah mengambil peluang ini untuk mempelajari ilmu astronomi di pusat tersebut. Katanya melihat anak bulan seperti yang kebiasaan dilakukan orang Islam menjelang bulan Ramadan dan Syawal serta Hari Raya Adil Adha merupakan salah satu dari bidang sains. Nangga bulan nak bulan itu adalah satu daripada bidang sains yang menggambarkan bagaimana peredaran bulan, bintang, matahari dan juga planet-planet yang lain yang menjadi creation Almighty. Kita nak apa sebabnya boleh berpusing? Siapa nyuruhnya berpusing? Dan keduanya, apakah kaitan bulan dan planet lain dalam kehidupan manusia yang ada hubung kait? Dalam Quran menyebut apa yang ada di langit, di bumi dan di langit. Jadi yang pun belakangnya. Pusat Falak Miri mula dibina pada 5 September 2019 dan siap sepenuhnya pada 13 Julai 2021 dengan penyerahan projek dari Jabatan Kerja Raya JKR kepada Jabatan Mufti Negeri Sarawak JMNS telah disempurnakan pada 13 Ogos 2021. Pembinaannya melibatkan kos sebanyak 40.5 juta ringgit di bawah Rancangan Malaysia ke-11 RMK ke-11 2016-2020 dan dibangunkan dengan kerjasama JKR, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM, Jabatan Tanah dan Survey JTS Sarawak, Unit Perancang Ekonomi EPU, Jabatan Ketua Menteri dan jabatan-jabatan lain. Menurut JMNS, penubuhan Pusat Falak Miri ini bertujuan menambah baik dan memudahkan tugas pegawai dalam memenuhi fungsi bahagian falak. Bahagian ini menguruskan majlis rukyah dan penyediaan takwin, waktu solat seluruh negeri Sarawak serta melaksanakan aktiviti-aktiviti penyerahan cerapan, fenomena alam seperti gerhana matahari dan gerhana bulan dan juga penganjuran program pendidikan berkaitan ilmu falak kepada masyarakat setempat. Justifikasi pembinaan Pusat Falak Miri ini berdasarkan kepada 4 faktor iaitu pusat cerapan dan takwid, pusat penyelidikan, pusat pendidikan dan perkembangan ilmu falak dan pusat astro pelancongan. Cadangan awal pembinaannya di stesen Tanjung Lobang Miri, bagaimanapun hasil penilaian didapati tidak sesuai disebabkan bentuk muka buminya dan dipindahkan ke luar Esplanade Miri dengan reka bentuknya diilham JKR dengan mengambil kira cadangan JMNS. Terdahulu, Ketua Menteri telah merasmikan projek naik taraf fasa 1 Masjid At-Taqwa Miri, Jalan Bupati pada Jumaat. Masjid ini mula didirikan Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Miri pada 10 Oktober 1983 dan siap pada 1 Ogos 1985.
Disebabkan Masjid Miri tidak dapat menampung jemaah yang semakin bertambah, Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Miri merancang membina sebuah masjid baru. Cadangan pembinaan masjid baru itu telah dikemukakan kepada Ketua Menteri Sarawak ketika itu, Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Yaakob, dan dipersetujui dibina di sebidang tanah di Jalan Merpati. Pada tahun 1982, cadangan itu seterusnya dikemukakan kepada bekas Ketua Menteri Sarawak yang juga Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan bersetuju menjadi penaungnya. Sementara itu, kerja-kerja menaik taraf Masjid At-Taqwa fasa pertama ini telah dimulakan pada September 2018, melibatkan peruntukan sebanyak RM9 juta sumbangan Kerajaan Sarawak dan siap sepenuhnya pada September 2020. Naik taraf ini meliputi projek renovasi, dataran buruj dan kubah, tandas baharu dan dalaman masjid. Akibat penularan pandemik COVID-19, masjid ini telah ditutup selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan dibuka semula pada 25 Mac 2021. Pada majlis tersebut, Datuk Patinggi Abang Zuari telah memukul beduk sebagai simbolik perasmian projek naik taraf masjid berkenaan dan seterusnya menandatangani plak perasmian serta penyampaian cenderamata. Beliau bersama tetamu yang hadir dan penduduk Miri kemudiannya menunaikan solat Jumaat secara berjemaah mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Laporan seterusnya di Betong, projek penyelenggaraan Jalan Kusing Layar yang dijangka siap pada Disember 2021 bakal memberi manfaat kepada penduduk rumah juga dan rumah haji. Pelaksanaan projek itu mendapat peruntukan berjumlah RM408,779 daripada Timbalan Ketua Menteri Merangkap Adun Bukit Saban, Datuk Ahmad Douglas Ugat Mbas yang dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan bermula 22 September 2021. Majlis ringkas penyerahan tapak projek daripada Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Betong kepada kontraktor telah disaksikan pihak Pusat Khidmat Adun Bukit Saban baru-baru ini. Dalam pada itu, kontraktor projek memberi jaminan untuk memastikan projek itu berjalan lancar demi keselesaan penduduk rumah panjang. Selanjutnya, mengenai lawatan Adun Daro, Safi'i Ahmad ke tapak projek penambahbaikan Sungai Iran, Kampung Badong, Daro pada Khamis. Menurut Safi'i, beliau sebelum ini telah memohon projek rakyat tersebut dan dipersetujui oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuari Tun Datuk Abang Openg pada awal bulan ini. Projek rakyat yang telah diluluskan oleh Khidmat Ketua Menteri untuk mendalam dan meluaskan Pari Iran ini untuk memberi kemudahan kepada para nelayan untuk keluar dan juga balik daripada aktiviti perikanan menangkap ikan di laut. Jadi apabila projek ini siap baru-baru ini, kita dapati ianya telah menjadi satu tumpuan orang ramai, terutamanya bagi tujuan beriadah dan berrekreasi. Jadi melihat sambutan yang begitu baik dan saya telah pun berbincang dengan pihak MDMD selaku agensi pelaksana projek rakyat sebelum ini, bagaimana kita boleh menambahkan kemudahan dan juga menjadikan tempat ini satu tempat yang lebih menarik, terutamanya untuk dikunjungi oleh orang ramai. Jadi selepas itu kita dapati bahawa pihak MDMD memerlukan peruntukan tambahan lebih kurang dalam sekitar 270,000 untuk menyiapkan projek ini, dan dengan siapnya projek nanti ianya akan menjadikan tempat ini sebagai satu tempat yang menjadi tumpuan orang ramai, khususnya melihat panorama yang menarik lah. Kira kita berada di hujung Pari Iran ini, di muara Pari Iran. Dari sini kita dapat melihat dengan jelas projek jambatan Muara Lasak, dan juga kita juga dapat bersempatan terutama pada sebelah petangnya melihat apa kita panggil sebagai sunset lah. Sementara itu, Adun Daro berharap apabila projek itu siap dilaksanakan, ianya akan mengembangkan ekonomi rakyat kawasan tersebut dengan mengeluarkan hasil nelayan dan tani mereka. Beralih dengan laporan tinjauan Adun Saribas, Muhammad Raziz Hitam ke projek pembangunan di kawasannya baru-baru ini. Lawatan beliau dimulakan dengan meninjau projek prasarana di Rumah Panjang, Budak Ulu dan Budak Ili, Debak yang telah disiapkan. Projek transformasi luar bandar RTP itu termasuk menaik taraf jalan dengan jumlah keseluruhan projek sebanyak RM600,000. Lawatan kerja beliau diteruskan dengan menyaksikan majlis penyerahan projek pembinaan prasekolah baharu SK Medang yang bernilai RM1 juta.
Ujarnya projek itu dapat dibina di lokasi yang lebih sesuai susulan keadaan bangunan lama yang terlalu uzur atas kerjasama semua. Beliau menambah walaupun projek tersebut di bawah peruntukan Kerajaan Persekutuan, namun kerajaan negeri sentiasa komited dalam membantu menyediakan fasiliti pendidikan yang terbaik. Pada program berasingan, Muhammad Razi telah menyampaikan sumbangan bekalan makanan kepada penduduk rumah Gara Tindi di Belasau. Beliau turut disertai skuad prihatin Debak yang membantu mengagihkan bantuan tersebut kepada penduduk rumah panjang yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Selanjutnya, pada tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan, seorang pemilik premis dan 10 individu lain telah dikompon dalam satu sebuah pematuhan di sebuah premis di Jalan Song pada malam Rabu. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Asmun Baja berkata, pemilik premis berkenaan telah dikompaun sebanyak RM10,000, manakala 10 individu lain dikompaun RM1,500 setiap seorang. Menurutnya, kesemua warga tempatan yang ditahan itu berusia antara 35 hingga 53 tahun. Bertindak atas maklumat diterima, sepasukan anggota polis diketuai ASP Will Jihem bersama 11 anggota lain telah melakukan serbuan pada jam 8.30 malam. Kompaun yang dikeluarkan adalah di bawah Peraturan 17-1 dan 17-2 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit langkah-langkah di bawah kawasan tempatan jangkitan Pelan Pemulihan Negara 2021 iaitu kesalahan tiada penjarakan fizikal. Dalam pada itu, SCP Asman mengingatkan orang ramai agar sentiasa mematuhi SOP bagi membendung penularan wabak COVID-19. Sekian edisi malam bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, orang ramai dijemput untuk menyertai Rabies Awareness Virtual Run. Penyertaan kini boleh dilakukan di laman web www.gridevent.com hingga 1 Oktober depan. Salam UKAS. Hi everyone, I'm Dr. Adrian, Director of Veterinary Service Sarawak. I know we have been combating the COVID pandemic for the past 2 years. During this COVID pandemic, let us also not to forget to live a healthy lifestyle by walking and exercise. As you all know, we need to eradicate rabies as well. The difference is rabies can be prevented by vaccinating your pet against rabies and know what to do once bitten. Join us for a virtual run for rabies awareness campaign organized by Unit Komunikasi Awam Sarawak, DBS Sarawak and Ministry of Local Government from 20th September to 1st October in conjunction with the World Rabies Day 2021 on 2nd October this year. Sign up now at www.gridevent.com today.